Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episod pertama kita punya podcast di Spotify dan juga video podcast di YouTube. Ini merupakan trial episod sebenarnya, ataupun kita kata pembukaan untuk bulan Ramadan Al-Mubarak bersama dengan tetamu kita dalam motivasi. Dia punya tajuk pun lain macam. Motivasi Ramadan Podcast. Senang, tak payah nak pilih tajuk lain, sebab motif kita punya program hari ini adalah kita nak borak-borak santai je sebenarnya, untuk menggantikan borak sini habis sini. Sebab borak sini habis sini tu motu macam dia korek benda-benda rahsia-rahsia artis dan juga orang-orang yang ternama ni. Tapi kita tak nak lah orang kata mendedahkan something dekat bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita menggantikan slot-slot tersebut dengan podcast yang lebih bermanfaat kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton kita di YouTube. Okey, kita teruskan kita punya tajuk motivasi Ramadan podcast kita bersama dengan tetamu yang sebenarnya saya dah kenal lama dia, cuma tak jarang lah nak hang out. Sekarang dah ada Clubhouse, nampak dia punya wajah dia dekat Clubhouse tu, dan dia selalu menampilkan dirinya sebagai, dia panggil moderator, speaker. Bersama dengan Budi Fahimi Ami. Kalau you guys nak follow dia dekat Instagram, silakan Fahimi Ami. Masih muda, remaja. Beliau merupakan seorang kita kata motivator Ami. Betul. Dan juga coach, educational coach. Ya, betul. Okey, kita bagi peluang untuk Ami perkenalkan diri lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Fahimi Indra. Alright. Tapi nama pena orang selalu kenal saya sebagai Fahimi Ami. Nama Twitter itu, nama Instagram itu, nama Facebook pun itu. Senang orang cari. Sama semua. Semua sama. YouTube belum lagi. Sooner or later. Tapi tak fikir lagi nak buat, sebab nak fikir konten tu perlu selalu kan. Right. Saya seorang motivator, full time motivator, juga educational coach, juga spiritual motivation coach. Nampak. Dan juga ada company sendirilah. So kita dah aktif dalam industri 11 tahun dah. Tapi kita banyak 11 tahun. Kita banyak cater dengan adik-adik pelajar sekolah. Tapi sekarang faham. Kita dah banyak explore corporate juga. So 11 tahun macam-macam pengalaman, macam-macam ragam kita jumpa. 11 tahun dengan umur yang semuda ini. Kita boleh katakan Amin ni kira macam antar pelapis yang orang kata penceramah lah, ataupun speaker yang boleh memberi input ataupun menyampaikan semua boleh lah. Motivasi pun boleh. Betul. InsyaAllah. Training pun boleh. Betul, insyaAllah. Dan Islamik pun boleh. Betul, insyaAllah. That's why lah kita panggil dekat sini untuk tak ada nama lain dah. Kita nak cari, sebab semalam fikir pula kan, macam siapa nak cari, nak orang yang terdekat dulu kan. Betul. Orang yang terdekat yang kita kenal. Betul. Sebenarnya ramai juga artis-artis macam penyanyi-penyanyi nasyid yang boleh bagi borak-borak santai pasal Ramadan ni. Jadi Ami, kita punya tajuk kita agak santai sebenarnya, sebab kita di hari pertama kita Ramadan berpuasa ini, kadang-kadang kita leka. Betul. Kita ingat, yalah, kadang-kadang kita tidur kan. Biasa kita selepas sahur mungkin pukul 10 letih, kita tidur sekejap, nap kan. Selepas kita bangun tu, mulalah macam lapar nak menuju ke peti ais. Lupa puasa kan. Jadi kita sentiasa mengingati diri kita yang kita sudah pun melangkah di bulan yang paling mulia lah di sisi agama kita. Betul. Dan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana di bulan ini begitu banyak sekali rahmat dia, begitu banyak fadilat dia, yang kita
kita tahu, tapi kadang-kadang dengan peredaran masa tu kita lupa. Dan inilah kita nak peringatkan balik lah. Kita nak mengembalikan ingatan kita, di mana bulan ni macam bukan setakat kita tak minum berlapar dahaga, tapi banyak lagi benda-benda yang kita nak ingat lah. Selain kita buat macam ni, saya pun buat macam Abang Budi pun nak ingatkan diri kita juga kan. Sama-sama. Dengan ini mungkin kita akan mempertikatkan lah kita punya informasi dan mungkin sebagai pendahuluan lah. Ami sendiri semalam macam mana sahur makan apa? Alhamdulillah, sebab saya duduk dengan parents, dengan mak ayah, saya jaga mak ayah saya. So diorang dengan isteri? Tak, saya PJJ. Saya PJJ. Isteri saya kat nilai. Serius? Ya, saya dah setahun PJJ. Ya, baru tahu. Dia kerja nilai. Dia kerja nilai. Dia duduk dengan anak parents sana? Dekat sana juga. Dia duduk dengan parents dekat sana. Saya duduk KL. Right. Dan saya memang jaga parents. So yalah, orang berumur kan, dia nak makan, tenaga dia tak sama macam kita. Kalau kita minum air susu kurma dah cukup, dia nak kena makan nasi. So kita pun prepare lah nasi untuk dia, goreng telur, preparekan air dairy milk untuk dia minum dan sebagainya. So pagi-pagi kalau duduk dengan parents, dia makan berat sikit lah. Nasi goreng is a must. Dia mesti nasi, dia tak boleh benda lain. Buka pun mesti nasi, tak boleh benda lain. So istilah kurus dalam bulan puasa untuk saya tu agak mustahil lah sebenarnya. Lepas tu berbuka pula nanti kan. Betul. Macam-macam ada. Okey lah Ami, kita nak peringatkan diri kita balik bahawa bulan Ramadan ni sebenarnya banyak fadilat dia. Dan ramai yang tahulah sebenarnya fadilat tu semua orang kata kita boleh cari kan. Betul. Kita boleh cari sendiri. Mungkin bagi fahami sendiri fahaman fadilat Ramadan dan juga which is Ramadan tu sendirilah bagi kita semua, untuk yang sedang menonton sekarang inilah, apa yang kita boleh fahamkan tentang fadilat kelebihan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak macam kuliah agama pula. Bukan kuliah agama Pembukaan gitu memang gitu. Alright. Jadi apa pun kita kena faham, Ramadan ini orang selalu nampak sekadar berpuasa, tahan lapar, tahan minum dan sebagainya. But yet sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk kita sebenarnya. Dia mendidik kita, untuk menjadi lebih baik. Sayangnya Allah dengan kita ni, dia bagi juga kita peluang 1 bulan untuk improve diri kita jadi lebih baik. Macam tadilah Abang Budi kata kan, mula-mula kita tak biasa, lepas tu kita akan biasa. Perasan tak? Hari first dia biasa jadi macam tu. Hari first dia bangun-bangun, lapar lah. Kan? Hari first dia macam tu. Tapi sebab kita ni umat Islam, dia ada mindset dia tau. Dia dah tahu dah, tak nak lapar, kena puasa juga. We have no choice. Maksudnya apa? Sebagai seorang Islam, sebenarnya benda tu dah di-set dah dalam diri kita. Tanpa kita sedar. Sebab kita berpegang pada takwa yang kita dah diajar. Kita dah diajar oleh guru-guru kita, dah beriman dengan benda tu, yang mana bulan Ramadan wajib berpuasa. Tapi soalnya, puasa yang macam mana? Ada puasa yang yuk. Separuh hari separuh hari. Ada yang puasa betul-betul puasa. Ada yang puasa sekadar tahan lapar dan dahaga. So kita yang macam mana? Itu soalan dia. Soalan dia, kita kena tanya diri kita, kita nak puasa yang macam mana dulu? Ramai orang dia just puasa kan bang kan? Dia just puasa, tak apalah, tahan lapar, tahan haus, tapi tak solat, tak guna juga. Sebab kata guru saya, dia kata puasa ni ada 3 kategori. Right, puasa biasa, puasa khusus, puasa khususul khusus. Puasa biasa ni untuk siapa? Untuk anak-anak ni, untuk adik-adik yang baru nak belajar berpuasa. Hari ni saya tengok level-level umur saya, ramai dah anak 5 tahun, 6 tahun kawan-kawan saya kan, baru ajar nak puasa separuh hari dan sebagainya, bangun sahur dan sebagainya. Itu pendidikan untuk mereka. Ya, anak 5-6 tahun lah kan. Kalau dia nak minum, bagi minum ni untuk mak bapak yang kat luar tu. Umur 5-6 tahun kan, paksa anak berpuasa kan. Dah tengah hari dia bagi tahu, mama, adik lapar dan sebagainya kan. Bagi tahu, tapi mak kata tak apa, 6 jam lagi meninggal pula tu nanti kan. Tak boleh macam tu. Dia kena didik dia. Itu kalau anak-anak berumur yang tengah dididik untuk berpuasa, tak apa.
Tapi yang anak-anak yang berumur 40 tahun ni, kau sepak je kalau anak macam tu. Jangan macam tu. Ngado nama. Alright. Tu nombor satu, puasa yang biasa. Ini pendidikan untuk semua orang. Kita pun lalu benda macam tu. Saya lalu, saya akan Babudi pun lalu. Yang kawan-kawan kita tengah tengok pun confirm lalu benda yang sama. Right, nombor dua, puasa khusus. Puasa khusus dia macam mana? Dia tahan lapar dan dahaga dan dia elak daripada buat benda-benda yang dilarang. Okay. Mungkin sebelum tu dia biasa isap rokok, dia tak merokok. Mungkin sebelum tu dia biasa buang masa, dah tak buang masa. Dia isi masa dengan baca Quran, dengan ibadah dan sebagainya. Itu pun bagus juga. Bukanlah kata tak bagus, bagus. Alright. Dan yang paling ultimate, puasa paling ultimate apa dia? Dia tahan lapar dan dahaga. Dia hindarkan diri daripada buat dosa. Dan yang paling penting, dia lupakan dunia dalam diri dia. Maksudnya bulan puasa ni tinggal macam meninggal pula bukan nak meninggalkan dunia tu macam susah juga. Itu soal dia. Itu lagi saya kupas sikit. Dia tinggalkan dunia yang bermakna bukanlah tak buat apa-apa, tapi dia buat sesuatu untuk Allah. Niat dia. Contoh, kadang-kadang ada orang memandu sekadar memandu. Apa beza dengan orang memandu pergi kerja dengan orang memandu pergi kerja untuk Allah? Ada beza dia. Ada beza dia. Kalau pergi memandu untuk kerja, hanya dapat bekerja. Tapi kalau kita mandu pergi kerja untuk Allah, dapat pahala kita bekerja untuk Allah. Dan Allah suka orang yang berpenat-penat untuk mencari rezeki. So maksudnya apa? Maksudnya kita tak boleh tinggal dunia, Abang Budi. Tak boleh. Memang kita hidup dalam dunia. Tetapi kita kena kawal diri kita. Mungkin yang sebelum ni kan, apa perkara-perkara dunia yang biasa kita buat? Selalu kata ke orang, gosip, ngumpat, gosip, membawang fitnah orang, sebar keburukan orang, fikir buruk kat orang, sangka buruk kat orang. Itulah benda-benda dunia yang kita kena tinggalkan sebenarnya. Sebab tu Ramadan, bulan tarbiyah, benda yang kita dah biasa buat, tahu dosa tapi kita buat sengaja dan buat tak sengaja. Kalau kita buat sengaja, tinggalkan. Buat tak sengaja, cek diri balik, semak diri balik untuk kita tinggalkan benda tu. Untuk apa? Supaya kita dapat puasa khususul khusus. Puasa yang paling ultimate macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Fahmi cakap ada 3 Ya, puasa ni ada 3 kategori ataupun tiga peringkat? 3 kategori. Puasa biasa-biasa. Puasa biasa-biasa ni puasa yang mendidik, budak-budak tadi. Yang nak mendidik, nak belajar dan sebagainya. Nombor 2, puasa khusus. Puasa khusus siapa dia? Yang tahan lapar dan dahaga, dalam masa yang sama dia tahan juga daripada buat perkara-perkara yang dosa. Dan yang keempat, yang paling tinggi, dia buat yang 3 tadi tu. Tahan lapar dahaga, dia buat dia hindarkan daripada buat benda yang bukan-bukan, yang dia tahu dosa. Yang ketiga, dia buat sesuatu dan dia meninggalkan dunia. Dia tak fokus pada dunia, tapi dia fokus pada akhirat semata-mata. Jadi diri kita ni, kalau tanya balik di manakah kita berada kan? Ya. So tanya diri, tanya iman lah. Betul. Dek, sebab tu kan guru saya sebut Abang Budi dia kata sebelum tidur, benda yang kita kena buat adalah kita kena muhasabah dulu hari sebelum tidur. Apa yang aku buat sebenarnya? Contoh setiap malam sebelum kita masuk kepada hari esok bulan Ramadan, apa yang kita kena buat? Kita kena duduk sekejap. Hari ni puasa aku macam mana? Hari ni ada tak aku ngumpat orang? Hari ni ada tak aku kutuk orang? Kalau ada, istighfar banyak-banyak. Jadi kena ada list Ya, betul. Dekat iPhone tu kena ada list lah. So, aku ada tak aku mengumpat macam mana? Betul. Dia lebih baik. Lebih baik kan? Lebih baik. Kadang-kadang kalau boleh ada reminder Betul. Ada alarm. Jangan mengata. Tak, maksudnya ni sekarang ni masa untuk muhasabah. Betul. Kan alarm kan? Betul. Sebelum tidur. Sebab apa? Saya teringat satu kisah sahabat Nabi juga. Masuk syurga sebab dia maafkan orang sebelum tidur. Tapi macam mana dia boleh maafkan orang sebelum tidur? Bermakna sebelum dia tidur, dia bermuhasabah. Dia cari, aku buat salah dengan siapa? Orang tu buat salah aku, tak apalah aku maafkan dia, dan dia masuk syurga, Nabi kata. So maksudnya apa? Sebelum tidur bermuhasabah. Untuk apa? Untuk kita sentiasa level up diri kita tiap-tiap hari. Jadi makin lama makinlah baik. Gambar dulu. Sempat lagi tu. Yes. Kita pergi kepada fadilat. Sebab mungkin ramai yang nak tahu fadilat yang kelebihan-kelebihan yang ada dekat dalam bulan Ramadan ni. Mungkin yang Fahimi boleh gariskan antaranya lah.
Kalau tak semua, sebab banyak kan. Betul, banyak sangat. Banyak sangat. Mungkin apa yang kita boleh pertingkatkan, orang tahu semua kalau macam solat sunat Betul. akan digandakan Betul. pahala dia. Betul. Seperti mana macam solat wajib. Betul. Saya suka satu benda Mudi. Tadi saya duk scroll Instagram, saya terbaca satu quote yang orang share. Dia tulis macam ni. Kalau kita lupa hari ni bulan puasa dan hari baru kita ingat, hari ni Ramadan. Apa benda pertama kita kena buat? Apa dia? Niat. Bukan. Contoh, kita dah niat. Tapi kita dulu macam hari first kita macam tak biasa lagi nak puasa betul-betul. Dan kita macam tintong-tintong lagi kan, huha-huha lagi. Tapi tiba-tiba kita teringat, alamak hari ni Ramadan tapi aku tak macam orang berpuasa pun. Siapa yang kita kena buat? Dua benda, bertaubat dan istighfar. Bertaubat. Yes, sebab bertaubat cara dia solat taubat. Istighfar je. Saya selalu sebut dengan orang yang selalu tanya saya, macam mana nak bertaubat? Apa benda pertama kita kena buat nak bertaubat? Sebenarnya solat itu memang kena buat. Nak bertaubat memanglah kena solat taubat, itu syaratnya. Alright, syarat untuk kita bertaubat. But yet, apa benda yang kita kena buat sebelum kita solat taubat? Yang pertama, kita kena sesal dulu. Macam mana? Kita kena menyesal dulu. Kena menyesal, aku buat macam dosa. Aduh, ayo. Macam tu. Menyesal dulu. Menyesal tu dan dalam inti. Kadang-kadang kita ni menyesal hari ni, lepas tu esok buat balik. Sebab kita manusia. Memang ada. Tapi lupa, yang penting Allah suka orang yang bertaubat. Tapi inilah Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk kita hari-hari bertaubat kepada Allah SWT. Hari-hari kena minta dengan Allah. Sebab tu tadi bila saya baca tentang istighfar, saya terfikir, betul. Mungkin kita tak mampu nak solat sunat banyak macam Nabi. Mungkin kita tak mampu nak taubat hari-hari. Kadang-kadang kita terlupa. Tapi kita takkan susah nak istighfar. Betul tak? Permulaan dia cuma mula dengan istighfar. Macam tu. Astaghfirullahalazim. Lazimkan lidah kita dengan kalam istighfar. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Minta, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Ya Allah aku manusia, aku lupa hari ni aku patutnya puasa tapi aku buat macam orang tak puasa. So itulah tujuan dia ada istighfar. Mungkin ada lagi kelebihan-kelebihan. Macam biasa Ramadan tarawih, cubalah kejar buat tarawih. Pahala berlipat kali ganda, banyak sangat pahala. Mesti ada sebab kenapa Ramadan disunatkan. Ni kan. Kan biasa kan macam kalau dulu-dulu pun ada juga kan, dia ada keluarkan satu senarai kan. Malam pertama, macam solat tarawih malam pertama. Apa dia punya fadilat itu betul ke ataupun berdasarkan kepada hadis-hadis ke ataupun macam mana? Itu saya tak pasti. Itu jauh daripada ilmu saya. Tapi saya berpegang kepada setiap amalan yang baik kita buat ada ganjaran pahala dia. Mesti ada reason kenapa. Mesti ada reason kenapa ulama suruh kita solat tarawih berjemaah. Mesti ada reason kenapa ulama sangat-sangat mengajar kita untuk berkejar buat 20 rakaat. Mesti ada sebab kenapa ulama diselitkan di antara waktu di antara rakaat-rakaat solat tarawih diselitkan dengan bacaan selawatnya dan sebagainya. Mesti ada sebab. Dan saya yakin sebab-sebab yang ulama susun itu bukanlah sia-sia. Ada sebab dan mesti ada fadilat-fadilat yang tertentu sebenarnya. Macam Fahimi, biasanya kalau hari pertama apa dia punya juadah berbuka tu? Hari ni saya sebenarnya hari nak masak tapi tak sempat. Saya masak. Selalu masak saya masak. Saya masak. Biasa saya masak. Biasa apa favourite? Saya mak ayah saya dia orang suka nasi goreng. Dia kadang-kadang dia request, Amin masak nasi goreng sotong boleh? Masak nasi goreng sotong. Biasa pergi tak bazar Ramadan? Tahun ni tak tahu lagi. Sebab saya masih lagi fobia. Tahun lepas pun macam tahun lepas mana ada pun. Hari tu kata ada ni family ke apa? Isteri saya kena. Isteri saya dengan keluarga tapi mertua. Tapi Fahmi tak kena. Saya tak kena sebab saya PJJ. Saya kat sini. Saya memang kena duduk sini sebab parents saya kena ada orang tengok. So memang saya PJJ tapi rasalah tempiasnya dekat sana tu. Jadi kita nak sentuh pasal bazar Ramadan ni satu hal lah bila kita kan. Ya. Pergi ke bazar Ramadan sudah tentu macam kalau bawa RM50 habis. Dengan apa banyak sekali macam godaan dia dekat bazar Ramadan ni. Macam mana kita nak macam
berpada-pada untuk shopping makanan ni, sebab kita tahu setiap tahun kan, sampainya bulan Ramadan kita akan pergi ke bazar Ramadan. Kita kat rumah okey lagi kan, macam okey, sampai dekat bazar ni aku nak beli yang ni je. Tak beli cendol lah, selamat cendol ya. Tapi bila dah sampai, segala macam kita beli. Sebab apa? Kita tengok ni sedap, tanya lapar. Betul. Kan? Betul. Jadi macam mana kita nak, orang kata nak hindari kita supaya tak membazir. Okay. Saya suka kongsi 3 perkara. Yang pertama, list down. List down dulu. Macam tadi lah, list down dah juga tu. Dia list down. Okay, dia masuk point nombor 2. List down yang pertama. Nombor 2, kena bawa orang yang strict. Saya kalau pergi bazar, saya suka bawa mak saya. Mak saya akan cakap, kita akan beli ni, kau beli ni je. Kalau saya masuk kereta beli lebih, kau sedialah telinga kau kena bebel dengan dia. Dia akan bebel lah, dia akan kuliah, kau membazir. But yet, benda tu sebenarnya untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita tak membazir. Dan yang ketiga, cuba bawa duit cukup-cukup. Kata macam ni lah, macam RM10 je lah kan. RM10. Kita tahu nak beli, contoh macam Budi cakap dia nak beli cendol. Kita tahu cendol tu harga RM5. Bawa RM5 dah. So nanti bila kita pergi kat kedai tu, aku nak belilah ayam percik tu. RM5 lagi. Kau ada RM5 tu. Jadi cendol lah. Melainkan kalau kita sanggup, balik kejap, datang balik. Itu memang gigih betul lah tu. Kan? Tapi sekarang ni dah moden Mami. Kan ada kod apa? Tinggal phone sekali. Tengok. Jangan bawa phone. Pergi sepatutnya tu nak beli. Kan sekarang ni kan moden. Setiap bazar Ramadan ada scan code. Dah ada? Scan code untuk Maybank kan, macam ada. Aku dah ada. Maju betul lah. Kan. Sekarang ni kan. Tak ada duit, ada benda tu. Aduh. Tinggal phone lah ceritanya. Inilah Mi, kita macam dunia hiburan ni tak sentiasa ada gosip-gosip dia. Walaupun bulan puasa pun, kalau ingat macam 2-3 tahun lepas pun, ke belakang ni pun macam ada je kan benda-benda yang terutama dekat Instagram kan, benda yang macam trigger, macam kita scroll macam nak mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawang tu kan. Dalam kurungan membawang lah kan. Jadi di hari pertama kita berpuasa ni, sudah tentu adalah kan terbawa-bawa perangai lama kan. Macam aku ni macam puasa ni, tapi jangan membawa kan. Tapi terkeluar juga sebab kita selalu scroll IG apa semua dengan dunia macam Abang Budi lagi lah kan. Dunia yang macam sentiasa memerhati apa yang berlaku dengan netizen cakap apa dekat Instagram kita. Sebab benda tu kan macam story sekarang ni kan. Kalau tengok semua portal-portal keluar pun macam keluarkan berita-berita yang berkenaan dengan apa netizen bercakap, apa yang netizen nak baca. Itu yang kita nak gali nak tarik traffic kan. Jadi kita nak tanya pendapat Ami dengan dunia hiburan yang melara kan ni kan. Macam mana kita nak mengasuh jiwa kita ataupun lidah kita supaya tidak bergosip lah kan di bulan Ramadan ni kan. Saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya suka sebut satu perkara. Kita takkan buat sesuatu kalau kita tak nak buat dia. Sebagai contoh, saya tak salahkan orang macam Abang Budi ada portal, macam orang yang itu memang kerja you. Itu memang kerja you. Dan saya rasa sepanjang saya follow Abang Budi tak ada sebar benda yang fitnah. Tak ada. Dia just nak benda ni hot lah, share. But yet benda tu bukanlah menggalakkan orang lagi mengata. Tidak, dia just share dan orang baca, ada benda ni rupanya. Contoh dekat Malaysia ni macam-macam ragam manusia, level manusia macam-macam. Saya ni jenis mencari. Walaupun aku ni cerita bukan main agama bagian semua kan, tapi kadang-kadang saya mencari juga nak tengok what is our current situation in the industry. Itu normal. Siapa-siapa pun semua orang akan cari. Betul tak? Nak tengok je. Semua nak tahu perkembangan dunia kan. Ada gosip ni, baca. I just want to know. But yet ada orang dekat Malaysia ni, dia lebih pada tu. Dia judge pula. Baca, dia komen. Kenapa dia buat tu? Itu soalan. Komen yang negatif lah. Yes. Kenapa dia buat tu? Sebab orang selalu kata, ini saya selalu sebut, orang selalu kata macam ni, dia kata, hati aku baik, mulut aku je lepas. Tak. Apa yang dekat dalam, itu yang dekat luar. Kalau kita biasa buat macam tu, maksud dalam hati kita macam mana? Check diri balik, semak diri balik. Ada sebab Ramadan ni datang untuk kita, supaya kita hindarkan diri kita daripada buat benda yang
biasa kita buat. Sebab kan saya tengok gambar Mudi kan, gosip lah kan, kat gosip orang komen. Kadang-kadang saya tengok orang komen, dia ada dua tau. Yang pertama mungkin dia tak ada akal, yang kedua mungkin dia tak ada perasaan. Dia main cakap tanpa fikirkan orang yang membaca yang lain tu bagaimana. Kemudian guna fake account. Itu adalah orang-orang yang baling batu sorok tangan. If you man enough, face it. Tunjukkan wajah anda yang sebenar. Baiklah, ini saya nak bagi pesanan sikit lah kat kawan-kawan kita yang main social media. Kawal-kawal lah diri. Ingat, kita hidup 2 kali. Dua kali. Dua kali hidup. Mati dekat dunia, kat akhirat bangun balik, Tuhan semak balik apa kita buat dalam dunia. Jangan sebab apa yang kita tulis menyebabkan timbangan belah kiri kita berat dan kita terus masuk neraka. Hati-hati. Sebab tu sebelum kita nak type apa-apa, fikir dulu. Ini elok ke tak? Tak elok ni. Kalau tak elok, tinggalkan. Kalau elok, tulis. Tapi kalau katalah tulis yang tak elok, memanglah orang akan bash, betul tak? Tapi kalau tulis yang elok pun orang bash. Saya selalu tengok macam tu tau. Selalu ada contoh lah lately macam Niloufar punya wedding. Benda baik dia buat, orang baik doakan. Orang duk kata, alah kau ni bodek pula. So kau nak orang buat apa sebenarnya? That's the problem with our society sebenarnya. Semua benda macam semua tak kena. Tak kena. Semua benda tak kena. Cuma kalau kata macam tak setuju, diam je. Diam lebih baik lah daripada kata-kata yang sia-sia sebenarnya. Macam tu lah. Macam Hamid sendiri, macam mana PKP hari tu? Nak tanya tahun lepas. Perkembangan yang tahun lepas tu macam mana? Tahun lepas masa first PKP memang saya memang terduduk habis lah. Sebab tak ada benda tak ada job langsung. Saya lost 60,000. Yang dah lock. Dah lock tarik. Saya masa tu bulan 3. Saya punya slot dah lock sampai bulan 6 tak silap. Bulan 6 tak tahu ada orang kat situ. Bulan 6. Sampai bulan 6 saya dah lock. Semua batal sebab PKP. Lepas tu macam mana? So saya close business. Buat apa? Saya masa tu bulan puasa saya jual kuih raya. Itulah duit raya. Dapatlah sikit. So saya jual kuih. Lepas tu saya mula lepas raya saya join satu company. Saya jadi director kat company tu. Macam kat situ lah saya start balik bisnes saya. Tapi sekarang dah okey dah. Sekarang okey. Dah kembali seperti sedia kala. Masa PKP 2.0 tu dia macam tampar lagi sekali. Ambil macam tu. Jatuh balik. Tapi sekarang baru nak start kan? Baru nak ni macam kita orang juga dalam industri Yalah. Baru je nak keluar event kan. Macam ni lah. Tapi yang ni macam baru nak keluar event dah Ramadan. Sebab Ramadan ni biasanya dia tak ada event sebelah pagi. Betul. Dia kalau malam pun dia akan pergi ke majlis berbuka puasa. Barulah nak buat apa, launching ke apa kan. Macam tu lah. Dia baru nak start. Betul balik. Tapi itulah, saya pun sentiasa berfikiran positif. Adalah tu, macam tu lah. Nak sedapkan hati kan. Adalah tu hikmah-hikmah yang tersembunyi. Tapi kadang-kadang kita down juga Abang Budi. Kita manusia kan. Kadang saya frust juga kan. Tengah seronok ni, naik balik, dapat balik income, bom jatuh balik. Aduh. Okey, kita kembali kepada topik kita. Yep. Itu kita punya iklan Selingan. Fahmi, cakap pasal bulan Ramadan ni bagi kita yang macam saya lah, macam sentiasa orang kata sentiasa lupa lah. Kita ni sentiasa lupa kan. Saya lah ni. Jadi macam mana kita nak sama. Macam mana kita nak menanam, nak buat yang terbaik lah dalam tahun ni, kata macam nak better than last year kan. Azam kita macam saya pun buat podcast. So kita nak something yang macam memberikan informasi lah pada manfaat lah. Tak ada kita nak buat konten-konten yang mengarut juga kan dekat bulan Ramadan ni. So kita nak mempertingkatkan kita punya prestasi. Ada ke tak prestasi tak tahulah kan. Kita punya jati diri dalam diri kita bahawa kita nak buat yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. Pertamanya bang, ni saya pesan kat diri saya jugalah. Sebab saya pun tarbiah diri juga bulan Ramadan.
Guru saya pesan, dia kata Ramadan ni dia punya kesan bukan dalam bulan Ramadan je, lepas Ramadan pun ada kesan dia. So kalau kita istiqamah, bermakna Tuhan terimalah apa yang kita buat perubahan dalam kita punya amalan dalam bulan Ramadan tu. Betul. Right. Tapi macam mana kita nak betul-betul ubah? Macam mana kita nak betul-betul struggle buat perubahan tu? Yang pertama, sentiasa check salah apa yang kita selalu buat. Sebagai contoh, ada orang dia dah biasa ngumpat, mengata je, membawang je gitu. Mungkin itu kesalahan. Dia tahu okey, bulan puasa aku tak nak buat benda tu. Itu nombor satu. Nombor dua, apa yang kita kena buat untuk kita sentiasa istiqamah dan berubah adalah kita kena ada circle yang betul. Kawan-kawan yang betul. Yes, betul. Kita kena ada kawan yang bagi tahu, kau kata nak berubah, kenapa kau buat juga benda yang sama? Dia kena ada orang yang tegur. Betul. Sebenarnya kita tak boleh hidup seorang-seorang dalam dunia. Kita perlukan juga orang untuk tegur kita, untuk bagi tahu kita. Sebab tu kita kena ada orang yang tegur kita. Kena ada orang rapat untuk bagi tahu dekat kita. Nombor dua. Nombor tiga, kita kena ada aim. Kita nak rencana. Contoh kita punya matlamat kan. Yes. Habis Ramadan aku nak apa? Contoh ada orang dia kata nak habis slim. Ramadan dia nak slim. Dia tak salah pembudi. Tak salah, boleh. Tapi ramai orang salah sangka, kau ni puasa sebab nak kurus, bukan sebab Allah. Tapi kena ingat, kalau dia berpuasa, dia kurus dan dia terus beribadah, kan lebih baik untuk dia. Macam tu. Ada orang dia berpuasa, dia nak khatam. 2 kali Al-Quran, khatam Quran. Semalam ada terbaca siapa Fitri Yahya ke share. Dia dah macam untuk siapa-siapa yang nak khatam Al-Quran, dia dah suggest lepas solat fardu, 5 fardu tu, baca 2 halaman ke 2 muka surat. Betul. Betul. So boleh lah. Betul. Satu juzuk 20 muka je. 20 muka. Maksudnya muka satu. So kalau kata kita ada 5 waktu solat, 5 waktu solat, 2 muka sebelum, 2 muka selepas. Setiap kali solat 4 muka. InsyaAllah boleh khatam habis. Okay, Mai, teruskan. Right. Nombor 3 tadi apa saya sebut tadi? Apa? Khatam Quran. dia aim dia. Nah, dia apa? Matlamat dia apa? Dan itulah kita kena buat sebenarnya. Kita kena ada aim. Kita nak ada rencana. Yang penting jangan aim jadi orang yang sama. Dia sia-sia lah Ramadan tu. Macam tu. Sebab Ramadan bulan tarbiyah. Untuk kawan-kawan, untuk saya juga, untuk Abang Budi. Itulah. Ramadan bulan tarbiyah. Tuhan nak kita belajar untuk berubah jadi lebih baik dengan latihan puasa. Kenapa berpuasa? Dia ada cerita lah kan. Ni guru saya cerita lah. Dia kata berpuasa ni adalah satu-satunya latihan untuk tundukkan nafsu. Sebab nafsu ni segala macam nafsu dalam diri kita bukan nafsu makan minum saja ya. Betul, semua nafsu. Nafsu ni akan tunduk dengan lapar je sebenarnya. Tapi Tuhan lainkan pula lah lapar. Sebab bila lapar kita badan letih. And then macam tapi sekarang kan dia macam ni bang. Dia lapar sebab taat pada Allah. Dia buatkan kita punya nafsu tu layan lah dia. So, aku puasa ni macam tu. Sebab sekarang ni kan, kalau fikir kan, dengan peredaran masa yang begitu cepat ni, tadi sahur kan, tiba-tiba dah tengah hari dah. Betul. Lepas tu dah berbuka dah. Betul. Kemudian kita hidup dalam macam, yelah dalam kehidupan kita kan, macam mungkin orang lain lah dia punya cabaran dia kan. Betul. Macam Abang Budi duduk rumah kan, dalam aircon kan, lapar tak selapar sangat lah kan. Jadi Alhamdulillah lah. Betul. Dengan benda tu kan. Tapi yalah, macam Mami cakap tadi, kena berlapar dulu. Walaupun yalah berlapar kan, tapi tak macam mana ya cakap, tak lapar macam mungkin orang di luar sana lagi lapar kot. Lagi lapar kan dengan kerja perpanas apa semua. Tapi Alhamdulillah kita ni macam senang. Macam itulah kita nak ingatkan, macam kadang-kadang kita lupa kita puasa. Sebab perut kita macam lapar ke aku ni kan. Betul. Sebab tu kita jangan berpuasa semata-mata untuk lapar. Kita kena berpuasa untuk kita tambah amal. Guru saya sebut, dia kata macam ni, kalau kita puasa kita hanya tahan lapar, kita hanya lapar aja. Nanti kita tak akan fikir lapar tu. Tapi kalau kita puasa, kita tak tahan lapar dahaga dan kita nak tambah amal, makanya time itu kita akan tambah
baca Qurannya, tambah zikirnya, tambah dengar majlis ilmunya, tambah baca benda-benda yang baiknya. Macam mana boleh jadi benda tu? Sebab dia berpuasa, bukan hanya untuk tahan lapar dan dahaga, tapi dia berpuasa untuk tambah amal dia sekali. Sama kat kita bang. Kita sama. Saya kat office pasal aircon bang. Kan? Aircon 2.0 kot, full blast. Kipas lagi. Bila dalam aircon ni dia tak rasa lapar kan, walaupun kering kan. Betul. Tambah kita hari pertama, tapi hari pertama ni dia lagi mencabar lah. Betul. Dia macam, so hari kedua dia macam okey sikit, kita dah relax. Betul. Hari pertama semua benda manggil. Katil manggil, Mel lah tidur. Tambah yang kerja kat rumah macam kita kan. Betul. Katil, Mel lah tidur. Kat dapur kan, Mel lah kita minum air. Tapi biasa kita nap kan, macam Abang Mudi. Nap lah sekejap dalam pukul 10, 11, 12 sebelum Zuhur kan. It's okay. So, nampak macam bertenaga lah sikit. Betul. It's okay. Kita bangun dah pukul berapa ni? Betul. Pukul 5 kan. Betul. Sama kat saya. Kadang-kadang saya, kalau hari ni saya masuk office lah. Kalau saya kat rumah, kalau azan pukul 1 suku macam tu, 12.45 saya lelap jap. Setengah jam. Untuk saya prepare untuk solat Zuhur dan sebagainya. Solat Zuhur. Dan malam kita lebih tenaga untuk tarawih. Untuk tarawih, untuk baca Quran dan sebagainya. Macam tu. Mi, kita pindah tajuk sikit. Nak Boleh. tanya ni. Sempat lagi. Ni Almana apa cerita perkembangan? Saya dah agak solat ni kan keluar. Nak tanya juga Almana ni. Apa cerita? Okay. Kan hari tu kan dah keluar seorang. You guys tinggal 3 orang. Betul. Lepas tu tengok-tengok macam Aus jual bantal. Nanti kita jemput Aus, okey? Boleh. Kan? Ajak dia. So dia promote bantal dia. Aduh. Ni pun gelak-gelak ni macam ni. Tak boleh sebenarnya puasa kan? Tak apa, kita bukan bergelakkan keburukan. Tapi secara natural dia akan keluar. Tak apa. Aduh. Apa cerita? Okay, tahun lepas bila PKP, company kami memang out. Sebab kita memang depending. Kita event management kita buat juga. Kita memang handle wedding, kita handle carnival, kita handle concert, mini concert, PC kita buat. Lepas tu kita pun buat training. So disebabkan itu company memang tak nak rolling. So kami decide untuk tutup Almana. Almana Solutions, company kami tutup. Tapi Almana keep on running. Kita buat juga. Ada show kita pergi. Ada show kita pergi. Dan sekarang ni kami punya keputusan adalah masing-masing buat masing-masing punya business. Masing-masing ada business. Mio ada business dia, saya ada business saya, Aus ada business Aus. Mio lama tak jumpa. Mio apa cerita dia? Dia buat dia kan main dia fun business untuk kawan dia. Dia bagi duit kepada kawan dia, kedai makan. Ui. Kawan main dia jalan-jalan dengan Mio dia, nampak je tintong-tintong macam tu. Bijak dia business. Dia tolong dia bagi kawan dana. dia. Dia tolong kawan dia. Tapi dia bekerja. Dia sekarang sales advisor dekat KL East Mall. Apa tahu nama kedai dia. KL East Mall. Dan insyaAllah Mio pun dah bagi tahu dia nak kembali duduk satu syarikat dengan saya. Kemungkinan besar. Right? Sekarang apa nama syarikat? Syarikat kami nama Talenta Holdings Sdn Bhd. Talenta Holdings Sdn Bhd. Talent lah. Ya, kita sebenarnya asalnya Talenta Holdings ni dia adalah creative agency. Kita buat design, fotografi, corporate identity dan sebagainya. But yet, yelah, ikut peredaran zaman, kita tweak here and there. Lepas tu saya masuk, saya bawa training sebab kita nak fokus kat business sebenarnya. Sebab ramai klien-klien datang dekat Talenta adalah klien-klien yang baru nak start business. So saya coach dia macam mana nak urus team, macam mana nak start dan sebagainya. Kat situ lah kita mula. Okey, kita kembali kepada tajuk kita. Ada 20 minit lagi. Boleh. So, kadang-kadang ramai antara kita yang bila kata puasa nak kurus puasa nak kurus, matlamat puasa nak kurus So, itu semua bergantung kepada kita punya niat lah. Betul. Jadi, mungkin apa pendapat Amin bila ada setengah orang ni macam menjadikan bulan Ramadan ni satu bulan macam yalah tak makan tak minum dan dia ada niat untuk kurus. Untuk nak kurus tu kan. Macam mana pendapat Amin? Saya rasa okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi adakah dia kena tambah. Dia kesan dengan niat puasa ni kerana Allah untuk diri aku
Allah tahu apa yang dalam hati kita. Alright. So contoh ni cakap saya cerita saya tau. Bukan orang lain saya tak tahu. Saya memang niat saya Ramadan saya nak reduce berat badan supaya boleh, saya tak malas lepas raya. Boleh lah macam tu macam tak ada masalah. Supaya lepas raya saya boleh konsisten buat amalan yang saya dah belajar dalam 30 hari dalam bulan Ramadan. Boleh, tak ada masalah. Masalahnya dia berpuasa sebab memang nak kurus je. Tapi ada kan, ada orang kan macam dia niat nak kurus tau. Okey, masuk bulan Ramadan bukan yang kurus bukan kurus, makin bertambah berat. Of course, pergi buffet tak lupa diri macam mana. Itulah. Apalah kan. Tapi apa pun niat kita kena betul. Kalau kita kurus sebab kita nak tambah ibadah lepas puasa, tak ada masalah. What's wrong with that? Tak ada masalah pun. Pada saya okey je. You guys ada nak merancang apa majlis berbuka puasa ke apa ke dalam masa tertentu? Dalam tim saya, dalam Talenta, kita ada satu tim training nama dia Improvec. Kami memang ada dalam planning kita nak. Nama pelik-pelik Improvec. Improvec tu apa? Improve your action. Nak galak. Ni ala orang Indonesia kan. Orang Indonesia dia selalu macam pendek-pendek kan. Macam mantap betul, mantul. You guys macam tu apa? Kita combine dua nama dan kita jadikan brand. Kita memang nak approach. Talenta tu apa tadi? Talenta Holdings, mother company. Tahu Talenta tu singkatan untuk talent je. Talent. Kita scouting talent. Macam tu. Talent lah. Ingat getah tu apa pula kan? Okay, sambung. Kita nak buat program pergi ke rumah anak-anak yatim sebab kita tak ada duit yang banyak tapi kita ada capacity untuk buat event dengan diorang. So kita ada rakan-rakan usahawan yang dah approach kita untuk buat sama-sama dengan dia. Cuma insyaAllah sooner or later kita kat announce nanti Abang Budi boleh datang. InsyaAllah. Join sekali. Ramai family you guys. Kaki tangan 6 lah 6 orang. Ada orang kat sana bagi tahu. Okay, apa lagi kita nak bercakap pasal bulan Ramadan, khususnya kepada yang macam antara kita yang macam nak berubah menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelum ini dan juga Ramadan yang sebelum ini lah. Betul. Tapi kita bersyukur sebab kita yang pertama kita rasa macam bertuah sebab Tuhan belum lagi ambil nyawa kita. Masih lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Betul. Di mana bulan ni macam banyak benda kejadian ataupun keistimewaan bulan Ramadan ni. Betul. Nak berubah tak senang. Susah. Sebab kita manusia. Manusia ni Tuhan hadirkan ada syaitan di antara kita dengan Allah SWT. Yang mana kerja syaitan ni adalah mengganggu kita. Mengganggu fokus kita, mengganggu syaitan, iman kita. Bercakap pasal syaitan ni, dalam bulan Ramadan Tuhan dah ikat syaitan ni. Tapi kita masih buat jahat ni. Nafsu. Itu nafsu. Ya. Jadi syaitan maksudnya kita tiada bisikan untuk macam macam contoh masa kita solat kita solat ada je bisikan hati ke bisikan apa tu. Saya tak tahu. Macam kita lupa juga kan. Macam kita tengah solat tu teringat benda tu, masa tu lah kita nak teringat kan. Dia macam ni Abang Budi. Bulan puasa ini saya tak tahu lah. Mungkin banyak pendapat ulama wallahu alam. Tapi apa yang pernah saya belajar, guru saya sebut, dia kata bulan puasa syaitan itu digari dengan amal-amal soleh yang kita buat. Maksudnya apa? Dia lemah sebab bulan puasa mindset kita nak ibadah. Mindset kita nak taat kepada Allah SWT. Kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Kita berpuasa sungguh-sungguh untuk kita nak lemahkan syaitan tu sendiri. Tu maksud yang saya pegang. Syaitan tu. Digari tu guru saya sebut dia digari oleh amal-amal soleh yang kita buat. Tapi kalau dalam solat kan kadang-kadang saya tak tahu orang lain, tapi kalau saya pun berlaku juga benda macam tu kadang-kadang. Letak mana telefon aku tadi? Aku letak kat mana tadi? Masa tu lah dia datang. Itu
iman itu kita sebenarnya lah. Kita lah, itu kita. Itu sebenarnya kita lah. Kita lah kan. Saya tak tahulah kan. Kalau dengar setan sebut, kita pun lagi tak. Alright. So sebenarnya kita yang kena perbaiki, tambah baik, macam tu. Macam bulan Ramadan dikatakan ada 3 bahagian ni. Permulaan, pertengahannya dia macam ada satu rahmat, pengampunan dan sebagainya. So kita ni dalam rahmat lah. Saya pegang satu benda Pemudi. Ramadan bulan rahmat semata. Memang sebenarnya rahmat, rahmat memang lah. Allah, memang Sebenarnya Allah. rahmat semualah. Tak Rahmat kira semuanya. macam pertengahan ke. Ya betul. Kan? Saya pegang macam tu. Rahmat maksudnya kasih sayang lah. Ya betul. Bulan Ramadan, Allah buka pintu kasih sayang, Allah buka pintu pengampunan, Allah buka pintu taubat untuk semua orang, yang mana Allah gerakkan kita untuk ibadah semata-mata untuk capai redha Allah SWT. So jangan fokus bulan ni minggu kedua pengampunan, tak payah buat apa-apa, tak boleh macam tu. Itu salah. Tapi sebenarnya sepanjang Ramadan itulah bulan pengampunannya, sepanjang Ramadan itulah bulan rahmatnya, sepanjang Ramadan itulah bulan solehnya. Bulan untuk kita buat soleh, bukan bulan soleh, untuk bulan untuk kita buat amal-amal soleh. Tapi mungkin ada pendapat yang mengatakan dia permulaan ni rahmat. So minggu pertama ni kalau kau buat amal ibadah akan dapat rahmat tu. Kalau kau tak buat, tak dapat lah. So minggu kedua kalau kau buat pengampunan, kalau saya tak berpegang macam tu. Saya yalah, sebab dia fahaman berbeza-beza. Betul. Dia banyak sangat pendapat. Cuma kalau ini saya nak share lah dengan Abang Budi, dengan kawan-kawan yang tengah tengok kan. Bila kita sebut tentang benda-benda yang berbeza pendapat di antara ulama' ni, ada ulama' kata A, B, C, D. Dua benda kita kena buat. Yang pertama, semak pendapat mana dia ambil. Nombor satu. Nombor dua, pendapat tu sahih ke tak? Semak benda tu. Dan yang ketiga, dia tengok dua-dua tu betul, tengok ketiga tu sesuai tak dengan kita. Kalau sesuai, amal lah. Kalau tak sesuai, tinggalkan. Tapi benda baik sebenarnya. Betul? Benda betul kita macam kita nampak. Sebab tu Ramadan ni ada 3 benda yang kita nak kejarnya rahmat. Sebab tu saya kata Tuhan, saya berpegang lain. Sebab guru saya ajar Ramadan, kau amal lah sepanjang Ramadan untuk kau dapat rahmat, pengampunan ni dan ibadah semua akan dapat. Betul. Macam tu. Sebenarnya banyak lagi yang akan dapat kan. Betul, banyak pendapat ulama berbeza pendapat. Ada hadis yang lemah, ada hadis yang betul dan sebagainya. But yet untuk kita beribadah ikut kemampuan kita. Macam itulah. Saya pegang macam tu. Mi, kalau kita berbuka puasa tu kan. Yes. Satu benda macam bila dah macam Abang Budi, kalau berbuka puasa ni nak makan terus macam nak kenyangkan terus. Ada setengah orang dia macam okey makan dulu kuih ke, after that solat kan. Tapi macam Budi selalu macam penuhkan perut. So macam bukan lihat lah ni macam akan solat tu macam nak habis maghrib ni kan. Lepas tu bila dah tu makan lagi tau. Lepas solat maghrib makan lagi. Lepas tu nak tarawih pula kan. Kita sama sekarang ni. Jadi kita ni macam ni nak lain lah kalau siapa-siapa yang ikat perut kan. Macam sekarang kan ada pembedahan bariatrik kan. Kau makan dah lah kau kurus, kau tak boleh makan banyak. So bulan puasa ni dia orang yang buat pembedahan bariatrik ni, dia orang tak boleh makan banyak sekaligus. Kalau tidak muntah. Makan sikit. Sebab perut dia dah pendek dah pendek. So masuk macam kita kan, masuk je dia akan lingkar. Dia orang macam straight. Makan kalau kau makan banyak, dia akan muntah. Okey, buat tahu. Jadi yang kita ni, sebab Amin pun cakap sama juga, pengalaman yang sama juga. Ya dah siapa-siapa pun kalau perut tu penuh, Tuhan dah menjadikan diri kita kan. Kalau perut penuh ni kita akan malas Memang. Memang. Sebab tu kita kena belajar puasa. Ini yang duduk sebelah saya ni ajar saya. Dia ajar saya. Saya sejak kenal dia, tak adalah kenal, setahun baru kenal dia. Dia ajar saya kata Ramadan, apa yang dia buat, dia akan azan je, kurma dengan air dulu. Dia maghrib baru dia makan. Itulah. Lepas itu pun tak makan berat orang semua lepas pesan. Lepas tarawih baru dia makan balun sampai tak pernah makan. Masalahnya kita pun berpegang macam ni. Kalau ni untuk kesihatan lah Mi.
ada yang kata kalau nak makan ni 4 jam sebelum tidur. 4 jam ke 6 jam macam tu lah. 4 jam. So, saya baca kalau bila dah selepas solat isyak, tarawih apa semua tu, lambat pula kau kena tidur pukul 2 pagi. Tu yang cakap tadi, macam bulan Ramadan kau nak, sebenarnya kau niat nak kurus, tapi apa yang dapat adalah gemuk. Sebab apa tahu? Makan malam. Sebab kita makan malam. Menelaahkan main Lepas tu tidur tak cukup. Tidur tak cukup. Kau kena bangun pula pukul 5 nak bersahur. Kan, makan lagi. Lepas tu mata mengantuk. Lepas solat subuh kau tidur balik. Betul. Yang jadi yang kita ni makin gemuk ada lah. Macam mana ni? Kalau saya lah kita nak kontrol makan lah. Latihan saya dekat rumah dulu masa saya kecil-kecil memang macam tu. Ya, mak ayah kan, kita pula ramai adik-beradik, mak ayah membeli selambat makan ramai-ramai. Tapi sekarang ni sebab saya duduk bertiga, so, saya ada peluang untuk cakap kita beli cukup-cukup je. Beli cukup-cukup kan. Memang kita beli cukup-cukup lah. Yes, memang kita beli cukup-cukup. Sebab mak ayah saya memang tak makan banyak. Dia makan nasi lemak seorang satu, ayam goreng 2 ketul, potong, telur dadah. That's it. Dah. Habis makan dah. Kalau lapar malam tu buah. Mak ayah saya memang makan buah. Mak saya akan makan buah kurma kat atas, buah di atas. Kalau lapar lagi lepas tarawih, minum air. Kadang-kadang dia ada mood sikit, jomlah kita pergi teh tarik. Itu pun 2 minggu sekali. Teh tarik roti canai, that's it, sebalik tidur dah. So pada saya dia bergantung kepada budaya kita dah amal kat rumah sebenarnya. So kalau saya sekarang yang saya amal, saya tahun ni lagi buka ni saya nak try. Saya buka minum air kurma dulu baru saya makan berat. Macam tu lah Mi. Sebenarnya memang target macam tu kan. Okay, tengoklah. Cuba. Tengok je lagi kan. Sebab benda tu dah ada depan mata ni. Tetapi kalau Nabi sebut perut ni kosong, okey lah. Sebab Alhamdulillah, macam kesihatan tu kira macam ada setengah orang, kita tak boleh nak makan, ada setengah orang kan, dia tak boleh makan banyak kan. Betul. Jadi gastrik ke apa, kalau ada macam angin kan. Betul. Tapi alhamdulillah okey, badan okey, so segala benda boleh makan. Sebab tu Nabi sebut kalau kata so try lah kita sama-sama try betul. Okey. Tapi kalau kata sebelum kita buka ringan tu Budi, kita makan kurma dengan air. Depan ada nasi lemak, nasi ayam. Tengok mak ayah kita makan pula. Wajib makan dulu. Wajib makan dulu. Kalau makan dulu sebagai meraihkan, takut kita tak khusyuk solat. Pula. Duk teringat kan. Ya, nanti satu hal Allahu Akbar, mak kita makan. Sedapnya. Sudah kita. Lepas tu solat ke mana? Solat ke mana? Makan ke mana? Macam itulah. Mak ayah sihat ni? Alhamdulillah. Ayah saya tak pernah sihat sangat. Dia tak fit sangat lah. Tapi dia doktor kan? Dia bersara dah. Bersara kan? Berehat kat rumah. Berehat kat rumah. Sekarang hobi dia lah basuh baju. Tapi basuh dengan mesin lah. Yes, dengan semua baju yang nak basuh. Mana nampak bergantung semua dia ambil dia basuh. Apalah. Ni aktiviti bulan Ramadan ni bagi Amin sendiri. Saya kerjanya macam mana? Setakat ni kerja dari rumah Kita ada office. Kita nak pindah office lagi. Minggu ni pindah office. Kat mana? Kita pindah ke Bangi. Jauh ya. Terpaksa. Lepas tu Amin daripada sini pindah. Pindah lah. Saya akan pindah hujung tahun. Pindah ke Bangi. Satu keluarga semua pergi sana. Sebab family saya semua kat sana dah. Abang saya semua duduk area sana. Enggak mak ayah sekali? Yes, bawa semua sekali pergi sana. Rumah dekat sini jual? Andainya nak dijual macam tu. Jauh lah pula kita. Tak apalah. Setakat gombak Bangi. Yalah, tak ada masalah bang. So saya suka pergi KL Mall. Kedai dia best-best. Ni untuk pesanan terakhir lah. Kita dah nak dekat 1 jam. Kita estimate 1 jam boleh. Sebab podcast ni orang kita, orang Malaysia tambah-tambah lagi. Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia lain kalau buat 2 jam dia dengar. Betul. Kita Malaysia ni nak dengar 5 minit pun susah sebenarnya podcast ni. That's why kita mencuba something yang new lah. Kita betul. Macam bila nampak Clubhouse tu layan pula korang Clubhouse kan. Tapi sekarang jarang slow sikit. Slow kan. Saya pun dah slow sebab saya sibuk. Saya buka sekejap je, saya masuk balik. Sebab yang cakap hari tu Hafiz Nasir cakap
Clubhouse sekarang tak macam dulu. Kan? Betul. Masa start dulu-dulu kan, semua orang masuk. Sekarang ni dia orang memilih siapa-siapa yang konten yang best, yang kelakar-kelakar, dia orang akan masuk room tu. Konten saya masuk Clubhouse sebab ada konten business. Ramai businessman akan masuk. Betul. Dia nak networking. Betul. Tapi bulan puasa ni tak ramai, tak Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya memang currently memang tengah Try buka tadi macam sendu. Alright. So bagi pesanan sikit lah untuk kawan-kawan. Doakan penutup doakan saya, doakan Abang Budi yang tengah tengok ni. Kita doa sama-sama. Moga Allah mudahkan urusan rezeki kita. Mudahkan urusan rezeki ni bukan harta benda saja, tapi urusan rezeki kesihatan, urusan rezeki masuk syurga, urusan rezeki nak buat ibadah, segala urusan rezeki. Moga Allah mudahkan kita dan moga Allah tambah rezeki harta kita untuk terus buat baik. Saya sangat suka bila Abang Budi kata nak buat podcast. Saya macam wow, okay. Apa yang bestnya? Kita borak-borak je. Very new in Malaysia. Saya rasa baru. Actually dah lama sebenarnya. Mungkin saya tak pernah explore. Tapi orang kita tak suka buat konten-konten podcast. Padahal kan podcast lagi senang. Betul. Sebenarnya kan dalam handset kita upload je, download application Anchor.fm. Anchor ni sebenarnya milik Spotify. Dia dah beli dah. Okay. Spotify. Maksudnya kita buat konten kat situ, automatically apa yang kita buat tu, konten tu ada dekat Spotify. Lagi senang really? orang itu. Dan paling mudah kita nak create berbanding video-video YouTube yang macam-macam kita nak buat kan. Video YouTube nak edit lagi, nak shoot lagi, nak cari idea lagi. Everything macam susah gila. Nyampah nak buat video ni. Kemudian macam Ami suka bercakap kan. Betul. Motivate orang. Sebab tu saya macam suka ni je. Assalamualaikum, hari ni dah upload satu konten. Anchor.fm Anchor ANCHOR. Dekat ni ada. Jadi macam kita nak terapkan orang kita mendengar tanpa you guys nak tutup mata pun boleh, nak tidur dengar, sambil bawa kereta. Betul. Tapi sebenarnya setakat mana orang kita suka macam tu. betul. Kan orang kita suka hiburan bang. Suka hiburan, suka buat lawak. Betul. Suka lawak-lawak. Konten-konten serius macam ni susah sikit nak dengar. Susah. Tapi tak apa, kita cuba. Betul. Sebab kita dah ada platform. Macam Budi Channel kita dah ada platform, selain daripada kita nak tunjuk event-event yang terkini, bulletin-bulletin apa yang viral, tapi kita something yang macam new lah. Di mana kita nak motivasikan diri kita untuk memahami manfaat daripada bulan Ramadan lah. Untuk satu bulan ni kita, insyaAllah kita akan ada 30 episod. Tengok Amy setakat mana kita boleh pergi. InsyaAllah. Sebab saya macam, yakin. Sebab macam nak raya tu lain macam. Tak apa. InsyaAllah kita akan buat. Kita macam hari ni mungkin kawan Ami yang kita buat, nama apa? Nazri. Nazri. Alhamdulillah kita ada orang dah untuk episod kedua ya. Standby. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak lah Ami. Sama-sama. Mungkin lepas ni kalau tak ada orang ke apa ke, Ami kena jadi speaker lain, datang sini. Boleh, tak ada masalah. Kita borak-borak lagi pasal Ramadan. Boleh. Sebenarnya banyak benda cakap pasal Ramadan. Betul. Kita korek apa yang kita nak motivasikan dan pendengar-pendengar kita bila dah dengar benda ni. Walaupun dia orang dah semula dah tahu. Betul. Tapi bila borak-borak macam ni, kita kan sentiasa lupa. Kita kena diingatkan. Bak kata macam pisau ataupun parang yang tumpul tu, kalau kita asah-asah akan tajam ya. Betul. Itu. So you guys yang mendengar 1 jam ni, kita nak ucapkan tahniah lah. Ya. Tahniah kepada anda semua yang mendengar kita 1 jam macam-macam kita borak ni. Mungkin banyak lagi yang kita nak sentuh pasal Ramadan ni. Kita akan insya-Allah kita ajak penyanyi-penyanyi nasyid boleh insya-Allah. Dia orang selain daripada mempromosikan single-single terbaru. Tapi kalau biasa penyanyi-penyanyi ataupun kumpulan-kumpulan nasyid ni, kalau bulan Ramadan ni ada single-single, macam mana pemerhatian? Tahun ni banyak pula orang keluar single untuk Ramadan. Itu 2-3 hari lepas Fazal Tahir. Betul. Dia buat
Aku Tanpa Cintamu. Comeback bukan comeback, dia comeback Reunion. bersama dengan Mirwana Reunion. Dia punya video pun dah, InsyaAllah kita jemput Faizal Tahir. Nak ke Faizal Tahir datang sini Mana tahu. Mirwana datang Okay, so you guys yang tengah dengar ni, nantikan episod kedua. Jumpa lagi. Motivasi Ramadan podcast di Budi Channel. Terima kasih banyak-banyak sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.